Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ahmad Muzari bin Muhammad Najib akan membentangkan tentang hubungan antara kecerdasan minda, yakni aptitude pelajar, dengan pencapaian dalam matematik kejuruteraan 2 DBM 2013 di Politeknik Kota Baru. Di mana penulis kajian ini adalah saya, Ahmad Muzari bin Muhammad Najib, serta Wan Siti Roziah binti Muhammad Nasir. Dan kami adalah daripada Jabatan Matematik, Sains dan Komputer Politeknik Kota Baru. Kandungan kajian kami terdiri daripada pengenalan, objektif, hipotesis, kajian literatur, metodologi, kesimpulan serta rujukan. Pengenalan. Kajian ini sebenarnya adalah untuk menilai yakni ciri-ciri keupayaan atau kebolehan serta potensi individu dalam sesuatu kemahiran atau pengetahuan, di mana kami dapat mengenal pasti kompetensi pelajar, contohnya dalam bidang teknikal, seni, muzik dan sebagainya, dan ia telah dinilai secara holistik, di mana merujuk Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat. Holistik bermaksud sifat saling berkait antara satu sama lain sebagai satu sistem bersepadu yang menyeluruh dan bukan sekadar menyentuh aspek-aspek tertentu sahaja. Dan objektif kajian kami ialah untuk mengenal pasti tahap aptitude pelajar, mengenal pasti tahap pencapaian peperiksaan akhir matematik pelajar, dan seterusnya mengenal pasti hubungan korelatif antara aptitude dengan pencapaian matematik pelajar. Hipotesis yang kami jalankan ialah di mana daripada hipotesis yang kami dapati bahawa tahap aptitude pelajar adalah pada tahap sederhana. Tahap pencapaian peperiksaan akhir matematik pelajar juga berada pada tahap sederhana, di mana terdapat hubungan korelatif yang signifikan antara aptitude dengan pencapaian matematik pelajar. Dari segi kajian literatur, kami bahagikan kepada dua, yakni sejarah penggunaan aptitude serta ujian-ujian aptitude yang telah kami jalankan. Dari segi sejarah penggunaan ujian aptitude, di mana Sir Francis Galton mendapat inspirasi daripada Charles Darwin yang menganggap kecerdasan adalah berdasarkan keturunan biologi. Pada 1916, ujian kecerdasan aptitude yang pertama yang diberi nama Stanford Binet Scale dibina oleh Miles Stanford dan Alfred Binet, di mana ujian aptitude diaplikasikan sebagai ujian SAT pada tahun 1926, iaitu Scholastic Assessment Test, yang dahulunya dikenali sebagai Scholastic Aptitude Test, diduduki oleh pelajar daripada Amerika Syarikat. Pada tahun 1947, ujian dikenali sebagai GATB, iaitu General Aptitude Test Battery. Dari GATB, ianya berkembang kepada GAB, iaitu General Abilities Battery, dan kemudiannya kepada TAB, iaitu Technical Abilities Battery. Jenis-jenis ujian aptitude terdiri daripada 7 jenis ujian. Pertama sekali, taklukan verbal, taklukan berangka, taklukan abstrak, visual ruang, taklukan mekanikal, semakan data serta aktiviti persampalan. Dari segi metodologi, di mana kita telah bahagikan 4 bahagian, iaitu populasi sampel, prosedur, instrumen serta analisa data. Populasi sampel yang kami ambil adalah mengikut setiap selang ketiga, di mana kalau pelajar terdiri daripada 9 orang, kita akan ambil pelajar yang ketiga, pelajar yang ke-6 dan pelajar yang ke-9. Prosedur kajian. Prosedur kajian kami bahagikan kepada 4 bahagian. Bahagian A, bahagian B, bahagian C, bahagian D, di mana setiap bahagian terdiri daripada 10 soalan. Dan pada bahagian A, masa yang kami cadangkan dan kami lakukan ialah 10 minit, di mana bahagian A akan menguji kecekapan taklukan berangka, di mana taklukan berangka ini untuk menilai pengetahuan pelajar terhadap asas aritmetik, nombor jujukan dan sistem asas matematik. Dan bahagian B, masa dibekalkan ialah 10 minit, yang ini bahagian B adalah untuk menguji kecekapan logik matematik. Kecekapan ini menilai kebolehan pelajar menakluk secara konseptual dan abstrak
Dan kedua ialah ia boleh menyelesaikan masalah matematik yang lebih kompleks. Bahagian C pula ialah untuk menguji kecekapan taklukan abstrak, di mana kita bekalkan kepada mereka ialah 20, masa yang diberikan ialah 20 minit. Di mana taklukan abstrak inilah menilai kebolehan pelajar dalam mengenal pasti persamaan, perbezaan di antara bentuk-bentuk abstrak, corak atau diagram. Dan bahagian D pula ialah masa diberi ialah 20 minit. Ini bahagian D ialah untuk menguji kecekapan visual ruang, di mana ialah dia kecekapan visual ruang ini untuk menilai kebolehan dalam manipulasi imej 2 dimensi atau 3 dimensi objek. Hasil daripada analisa data, kami dapati multiple R yang diperolehi sebanyak 0.806, R square sebanyak 0.649, adjusted R square 0.646, standard error 6.273 dan observation adalah 111. Kesimpulannya, daripada kajian kami, didapati tahap aptitude pelajar Politeknik Kota Baru berada pada taraf baik dengan purata skor sebanyak 54%, di mana tahap pencapaian matematik DBM 2013 pelajar Politeknik Kota Baru berada pada paras yang sangat baik dengan purata skor sebanyak 66%. Dan kami dapati ujian aptitude sememangnya mempengaruhi pencapaian matematik pelajar dan sekaligus menyokong objektif awal. Ini boleh dibuktikan dengan nilai yang diperolehi daripada aplikasi statistik regresi. Kami juga, kajian kami juga merujuk pada 19 rujukan, di mana beberapa daripada beberapa buku ya. Yang ni sekali daripada Adam Bezin 1945, Elder, Carl Eman, Gavlik, Cosmic, Muhammad Amir Hashmi, Musa Daya, dan sehingga kita melayakan sebanyak 19 rujukan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.